Okey, jadi yang terkeluar tu saya maaf ah. Okey. Jadi selamat pagi. Okey, dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid Lima Unggul. Hari ini ialah 27 Ogos 2021, hari Jumaat. So hari inilah perjumpaan kita yang terakhir untuk buat bulan Ogos. Sebab minggu depan hari Isnin tak ada waktu saya, hari Selasa cuti umum 31 Ogos dan hari Rabu sudah masuk 1 September dengan katanya memanglah waktu ini adalah waktu terakhir untuk bulan Ogos. So bulan Ogos sudah habis lah. Okey. Jadi lagi pun minggu depan hari Rabu anda sudah mula peperiksaan percubaan SPM, kan? Jadi seperti yang telah anda maklum, anda sudah boleh mengambil kertas soalan di sekolah, iaitu tempat awak masuk ke pagar sekolah kan ada lorong itu kan yang lorong untuk awak masuk ke sekolah. Jadi awak sudah boleh mula ambil. GOV sekejap Kenapa pelajar ini tidak dapat Tak mungkin Okey. Jadi saya harap sharing sudah masuk balik. Minta maaf tadi ya. Okey, jadi ambil lah beberapa hari ini ambil dulu supaya bila masa sepanjang hari. You nak tengah malam pergi ambil pun boleh. Tapi tutup sudahlah pagar tu kan. Maksud saya anytime boleh ambil. Anytime. Ambil sendiri ambil, turunkan tanda tangan supaya anda kita tahu bahawa anda telah ambil bungkusan dan seperti yang telah dimaklumkan bungkusan itu ada dua bungkusan. Satu bungkusan itu dalam dia ada banyak kertas soalan. Itu ada BM, ada BI, ada matematik, sains, sejarah. Satu lagi bungkusan untuk pendidikan seni visual. Dia pendidikan seni visual sebab dia kertas lukisan itu besar kan, jadi dia asingkan. So satu murid dua bungkusan. Yang seni ada nama, awak ambil satu bungkusan itulah. Tapi untuk kertas soalan itu, bungkusan kertas soalan itu ada nama. Ambil ikut nama. Sebab dalam itu ada mata pelajaran yang berlainan. Contohnya pelajar yang mengambil pendidikan moral dengan pendidikan Islam dia lain. Jadi kena hati-hati jangan tersalah ambil ikut nama sendiri. Itu sangat penting nama sendiri. Okey, dan anda diberikan 10 hari sampai ke 10 September awak exam kan, dan anda telah pun diberikan jadual. So ujilah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya hari Rabu minggu depan BM1, BM2 dan sebagainya. Ikut jadual. Jangan tertunggak nanti sampai akhir tak sempat. Sebab apabila pada hari-hari ujian itu kita tidak ada Google Meet. Semua mata pelajaran tidak boleh ada Google Meet. Jadi maksudnya masa bagi itulah digunakan untuk awak buat ujian untuk menjawab ujian itu. Jadi jangan kata nanti tak sempat. Lepas itu plastik itu, beg plastik jangan buang sebab lepas awak siap semua, awak kena masuk balik semua kertas soalan itu ke dalam beg plastik yang asal. Lepas itu hantar balik ke sekolah ke dalam kotak yang sama. Dan turunkan tanda tangan bahawa awak sudah kembalikan. Itu dia. Itu prosedur dia. Ikut tarik-tarik jangan tak buat. You tak buat tak ada markah, macam mana awak nak menduduki peperiksaan SPM pada tahun depan? Okey?
Kita buat ujian bukan cari kesalahan pelajar. Kita nak tahu prestasi pelajar sampai mana dan apa lagi yang boleh kita buat. Dan satu lagi saya harap semua pelajar menjawab dengan jujur lah. Kalau tak tahu, tak tahulah supaya kita tahu awak tak tahu. Okey, so kita mula pembelajaran kita pada pagi ini. Setakat ini 12 orang. Ya, 12 orang. Hampir semua tadi saya call, tapi banyak yang saya buat calling itu dia putuskan. Dia tak angkat dan dia putuskan calling saya. Tidak apa, bagi pihak saya lah. Saya sudah cuba buat apa yang saya rasa perlu buat. Tetapi kalau pelajar masih tidak mau masuk, tidak mau ikut, terpulang lah. Itu hak anda. Salehan itu lain, saya just call saja, takut you orang belum bangun lagi, so saya call. Saya tahu awak akan masuk, saya call saja. Masuk saya bukan awak, banyak lagi yang lain tu. Okey, yang tidak masuk itu. Okey, so kita pergi ke soalan. Hari itu soalan satu set kita sudah. Memang ada soalan set kali ini. Soalan dua isi padu ada juga kali ini isi padu. Saya rasa kali ini saya buat isi padu apa? Isi padu yang tidak susah lah. Okey, macam itulah. Soalan tiga saya buat guna matrix. Saya guna soalan matrix. Soalan tiga matrix. Macam inilah bagi satu situasi. Awak kena tuliskan persamaan satu persamaan dua baru selesai menggunakan kaedah matrix macam ini. Masa kita kelas teaching itu banyak sudah bincang tentang ini ya. Kalau guna kalkulator semak mod 51. Mod 51 untuk menyemak jawapan. Dan pada masa hari itu kita juga telah bincangkan soalan 7A. Bina jadual kan. Ini sudah kita buat. Dan kali ini pun ada kebarang kalian. Lebih kurang macam ini tapi saya guna nama orang. Bukan guna nombor. Saya guna nama orang. Okey, nama pengawas. Macam itulah soalan dia. So boleh pergi carilah. Okey, so sekarang kita balik ke soalan 4. Soalan 4. Soalan yang cantik. Okey, soalan 4. Raja 2 menunjukkan panjang dan lebar. Okey, sebidang tanah. Okey, sebidang tanah milik Dato' Carlson yang akan ditukarkan kepada sebuah ladang sayur. Dia ada satu bidang tanah dan dia nak menjadikan tanah itu menjadi ladang sayur. Dan panjang kepada tanah itu, tanah dia segi 4 lah. Tanah dia panjang 6S tolak 50 meter, lebar dia X meter. Tanah itu dibahagi sama rata. Maksudnya 3 petak ini sama, luas dia sama rata. Okey, so sama rata. Okey sama rata. Jadi okey, sama rata. Dia bahagi sama rata kepada 3 bahagian untuk menanam ada derung, tomato dengan bendi ya. Okey. A, ungkapkan luas dalam sebutan X. Okey jadi kepada pelajar yang tertinggal tadi, tolong maklum ini tidak perlu saling soalan. Kalau anda tidak ada kertas soalan ini, tidak perlu saling soalan, anda hanya jawab sahaja di dalam buku latihan. Okey, 4A. Dia suruh kita cari luas. Luas dia guna huruf A besar. Huruf besar A luas. So kita ikut dia. Luas ialah panjang taraf lebar kan. Sebab ini segi 4. Panjang taraf lebar. Okey. So panjang dia ialah 6X tambah. Okey, 6S tolak 50. Okey, darab dengan lebar dia X. Okey, so kita taraf 6S taraf X. 6X kuasa 2. Tolak dengan 50 darab X. 50X.
So itu jawapan dia. Dia nak ungkap sahaja. Ungkapkan luas lah. Luas dia 6x kuasa 2 tolak 50x. Itu satu markah untuk bahagian A ya. Nah, ini awak belajar di tingkatan 4 bab 1. Saya tak pasti awak masih ingat tak? Tingkatan 4 bab 1 persamaan dan fungsi kuadratik. Ini adalah persamaan kuadratik Okey. Okey, sudah. Okey, kalau sudah kita bagi bahagian B ya. Okey, bahagian B memang cari nilai S lah. Diberi bahawa luas kawasan yang menanam terung 200 meter persegi. Luas dia terung ini 200. Kalau terung 200, pendi pun 200 luas dia. Tomato pun 200 kan? Sebab dia kata tanah dia dibahagi sama rata. Sama rata kepada 3 bahagian. Jadi setiap kalau satu bahagian itu 200 luas dia, kalau ini 200 yang lain semua 200. So apakah luas keseluruhan? 600 kan 200 tambah semua 600. Jadi kita boleh kata luas itu ialah 600 meter persegi. Okey, luas tadi kita di bahagian A sudah tulis 6x kuasa 2 tolak 50x. Ini daripada bahagian A tadi 50x dan dia sama dengan 600. Okey, pindahkan 600 ke kiri, kita nak tulis dalam bentuk iaitu sebelah kanan sama dengan kosong 6x kuasa 2 tolak 50x tolak 600. Pindahkan 600 ke kiri, tolak sebab dia di kanan positif kan. Dia tak tulis maksudnya positif lah. So pindah ke kiri, tolak and then sama dengan kosong. Okey, lepas itu buka kurungan, faktorkan. Bagaimana cari pemfaktoran ini? Guna kalkulator. Guna kalkulator, awak tekan mod 53. Kalau hari itu kita buat matrix kan, buat persamaan linear serentak, kita tekan mod 51. Tapi untuk buat persamaan kuadratik, kita tekan mod 53. 1 dengan 3 saja. Mod 51, mod 53. Ini mod 53. Mod 53. Okey, lepas tekan mod 53, kita masukkan nilai A, nombor dia 6. Masuk 6 lah. 6, lepas itu tekan sama dengan B itu negatif 50. So kita tekan negatif 50. Okey, lepas itu tekan lagi C. C ialah apa? Negatif 60. Negatif 600, sorry, bukan 60. Okey, tekan sama dengan sekali lagi. Okey, dia akan keluar jawapan yang pertama. Dia akan keluar macam ini ya. X1 600. Bukan 15. Apalah 600. Okey, 15. Okey, koma. Satu lagi S2. Ada S2. Okey. Tekan sama dengan, dia akan keluar negatif 20 per 3. Okey. Jadi kalau boleh ya, okey, ingat belajar, kalau boleh ini jangan tulis S1, S2 ini tak payah tulis. Saya tulis di sini untuk memaklumkan kalkulator awak boleh nampak S1, S2 tapi tak payah. S1, 2 itu hanya menunjukkan jawapan pertama, jawapan kedua, tak perlu tulis Jadi kita tukar balik kepada kurungan. Ini S tolak 15. Sebab 15 ini kita pindah balik ke kiri. Tolaklah.
Lepas itu negatif pindah balik ke kiri menjadi positif. Tetapi pecahan penyebut ini kena tarik ke depan, tak boleh masuk dalam pecahan. So dia menjadi 3x tambah 20. Itu cara kita buat pemfaktoran. So jawapan dia akhir sekali awak buat kesimpulan jawapan S ialah sama dengan 15 sahaja. Kenapa? Sebab panjang lebar tanah mana boleh ada negatif kan? So negatif 20/3 tidak boleh diterima. So awak punya kesimpulan hanya satu jawapan. S sama dengan 15. X sama dengan 15. Ya, terima kasih Heli 20/3 negatif 20. So itulah guna kalkulator boleh membantu kita. So ingat persamaan linear matrix kita guna mod 51. Kalau ini persamaan kuadratik mod 53. Lepas guna kalkulator nak keluar balik tekan mod 1. Dia akan keluar ke asal. Takut nanti tahu masuk tak tahu keluar. Okay Alright. Jadi kita sambung. Ini soalan nombor 4 Nombor 4. Saya harap semua ikut apa yang telah kita bincang ini. Okey, dan kita pergi ke soalan yang kelima. Sudahkah semua? Boleh saya pergi ke soalan 5? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi saya tahu mungkin ramai masih belum bangun lagi jadi kita perlu itulah saya pun dapat banyak komen daripada guru, bukan komen maksudnya aduan luahan kerana banyak murid yang tidak ikut tak ramai yang ikut, itu masalah. Okey, soalan 5 ini ialah tajuk tingkatan 3. Tingkatan 3 tajuk dia garis lurus. So dalam tajuk ini kita belajar bagaimana cari kecerunan garis lurus, bagaimana mencari persamaan garis lurus, bagaimana mencari pintasan X atau pintasan Y. Kemudian anda juga diberi garis selari, itu. So itu yang you telah belajar dulu tingkatan 3. Saya tak pastilah tingkatan 3 2 tahun yang lepas. Jangan beritahu saya tidak belajar. Sebab masa itu belum lagi pandemik kan. Okey. Raja 3 menunjukkan dua garis lurus selari AB dan DE dilukis pada suatu sata chartes. AC ialah satu garis lurus menegak. Cari persamaan cari persamaan garis lurus DE. So ini dua garis selari. Catat dulu garis selari. Apa maksud garis selari? Garis selari maksudnya mereka mempunyai nilai kecerunan yang sama. Nilai kecerunan dia sama. Nilai kecerunan dia sama. Okey, jadi kepada pelajar kalau line tak bagus, kalau awak sudah keluar, sila masuk balik. Saya tahu masalah line itu memang selama ini memang salah satu faktor utama lah. Tetapi kita cuba. Okey. DE bersamaan garis lurus DE yang kita nak carilah. Saya lukis DE di mana, takut ada yang tak nampak pula. Garis ini kita nak cari persamaan. So nak cari persamaan, salah satu perkara yang kita perlu buat ialah kita mesti cari kecerunan. Pintasan Y sudah ada negatif 4. Pintasan Y negatif 4. Tapi daripada titik ini titik yang penting kosong negatif 4. Sebab titik ini dan titik 12 membantu kita mencari kecerunan. Mencari kecerunan. Okey, saya buat A di sini. Awak buat di ruang jawapan lah.
Sebab saya nak bersama dengan soalan, so saya buat di tepi soalan. Sebenarnya di bawah ada ruang kosong untuk ruang jawapan untuk awak jawab. Saya sebut ini bukan apa, takut ada belajar. Saya buat tepi, dia pun buat tepi. Itulah masalah dia. Okey. So jangan anggap saya ni loso. Kadang-kadang pelajar, saya fahamlah apalah ini, saya tahulah cikgu kan. Tapi ada yang tak tahu, jadi saya masih perlu sebutlah. Okey, so keturunan DE Okey, keturunan DE. Okey, cari keturunan sama dengan graf gerakan Y2 kalau rumus tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 ialah 2 tolak Y1 negatif 4. Okey, bahagi dengan 12 tolak sifar. Jadi anda akan dapat 1/2. Memang 1/2 sebab garis itu naik bukit. Naik bukit keturunan positif. Dan kita juga ada nilai C. Pintasan Y C itu adalah negatif 4. Jadi saya sambung di sini Jadi persamaan garis lurus DE DE Y sama dengan, kalau kita nak tulis persamaan Y sama dengan MS tambah C kan. So sekarang ialah Y sama dengan apa X apa C. So M ialah apa? M ialah 1/2. Baru kita cari kan ini 1/2. Masuk di sini 1/2, keturunan 1/2. C ialah negatif 4. So negatif 4. Jadi persamaan garis lurus ini Y sama dengan 1/2 X tolak 4. Itu persamaan dia. Itu persamaannya. Untuk bahagian A saya sambung ke sini. Okey. Itu bahagian A 2 markah. Sudah? Sudah. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian B Okey, bahagian B. Cari pintasan X kepada garis lurus AC So pintasan X di sini, nilai pada pasti S itu biru, titik biru itu punya nilai X kita nak cari. Jika pintasan Y bagi garis lurus AB ialah 3. So kalau kita tengok garis lurus pintasan Y maksudnya tempat dia mengilang paksi Y. So ini ialah 3. Jadi sebenarnya kita nak cari pintasan X, kita diberi pintasan Y dan lagi pun kita tahu keturunan kan, sebab dua garis ini AB, DE, keturunan dia sama 1/2. Jadi kita ada satu rumus saya tak pasti awak ingat tak, saya tuliskan keturunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ada negatif di depan kalau rumus ini diguna. Kalau rumus ini diguna, rumus ini memang ada negatif di depan pecahan. So keturunan AB lah ini, kita anggap keturunan AB Keturunan AB sama dengan keturunan DE tadi sebab dia garis lari. So keturunan dia 1/2 sama dengan negatif. Okey, pintasan Y berapa? Pintasan Y soalan telah beritahu kita 3. Kita nak cari pintasan X. Dengan kata lain kita cari nilai X lah. Okey, so guna kalkulator darab silang kita akan dapat S itu sama dengan negatif 6. Okey, iaitu 2 darab negatif 3 darab silang kan? Darab silang. Okey.
So kita dapat X itu negatif 6. Senang saja kalau you tahu guna rumus. Dan saya percaya soalan tahun ini tidaklah susah sangat sebab kebanyakan masa kita PDPR. Saya percaya macam itulah. Soalan tahun ini, soalan SPM tahun ini tidak akan susah sangat. Sebab dia mengambil kira keadaan itu. Jadi asas-asas ini kalau awak boleh kuasai dengan baik, saya rasa sudah cukup baiklah. Okay, itu untuk soalan 5B ya, 5A, 5B. So nanti lepas ini ya, ambil gambar kepada soalan yang telah kita bincang ini and then hantar. Hantar soalan 4, soalan 5 yang telah kita bincang itu. Ambil gambar, hantar. Kalau kita buat sampai 8, ambil sampai 8. Kalau buat sampai 6, ambil sampai 6. Macam itulah. Okey. Sudah semua? Heli sudah? Soalan 5? Oh, sudah. Okey. Sudah. Okey, Salehan. Thank you. Jadi kita sambung cerita kita. Soalan 6. Ini bila kita belajar ini ya. Kita belajar ini tingkatan 4. Dalam tingkatan 4 kita ada satu tajuk, nama dia graf gerakan. Graf gerakan. Dan di bawah graf gerakan kita ada dua jenis graf. Masih ingat? Satu graf itu jarak lawan masa. Okey, satu lagi laju lawan masa. Ini ialah jarak lawan masa. Ini graf jarak lawan masa. Dan kalau kita tengok graf ini ada dua perjalanan. Ada dua perjalanan. Maksudnya mungkin ada dua kenderaan ataupun dua orang lah. Okey. Ialah X, satu ialah Y. Jarak sampai 1,500 km. Wow. Itu mungkin dari Johor pergi Perlis lah. Kalau Johor pergi Perlis pun dari selatan pergi utara Semenanjung saya rasa pun tidak sampai 1,500. Adakah? Saya rasa tak sampai lah. Okey. 1,500 mungkin dari Sibu pergi Sabah lah. Itu mungkin ada. Okey. Masa dia dalam 17.5 jam. Okey, masa dia 17.5 jam. Okey. Jadi kita baca di sini, Raja menunjukkan sebuah graf jarak masa bagi perjalanan injek Suresh iaitu X. S ini injek Suresh. Mungkin tulis di tepi lah. Dia Suresh ini bergerak dari mana? Bertolak dari bandar B ke bandar A. Bukan. Bertolak ke bandar B dari bandar A. So ini bandar A ya. Ini bandar A. Okey. Dan atas ini bandar B. Bandar B ya. Bandar A pergi ke bandar B. Okey. Itu Suresh. Jadi kalau kita tengok yang Y itu ialah seorang lagi iaitu Injek Chow. Injek Chow ialah daripada B ke A. So dua orang ini bergerak dalam arah yang bertentangan. Satu dari bandar A pergi ke bandar B, satu lagi dari bandar B balik ke bandar A. So satu lagi ini ialah Injek Chow, CHOW. Injek Chow. Okey sekejap
Okey, kita mula balik sorry. Okey. Jadi ya di sini ada dua orang lah, so ini mesti jelas Kali ini saya buat jarak ke laju, saya lupa Okey, tapi salah satulah. Memang ada soalan tentang ini, tapi soalan saya itu senang. Kali ini memang soalan saya senang, tidak susah lah saya buat. A, didapati Encik Chow bergerak dengan laju 90 km per jam. 90 km per jam ini ialah laju. Laju maksudnya kecerunan. Sebelum tayarnya pancit. So, anda rasa mana graf menunjukkan kereta dia tayar pancit? Salehan? Mana menunjukkan kereta tayar dia pancit? 5 hingga 7.5. Ya, sebab ini maksudnya berhenti. So, ini untuk pergerakan Chow kan? Encik Chow. So, ini dia tayar pancit. Kalau tayar pancit dia mesti berhenti kan? So, dia tidak beritahu awak dia berhenti, tapi dia kata tayar pancit. Tapi kalau kita rasional, kita memang tahu tayar pancit mesti kereta berhenti kan? Jadi maksudnya daripada inilah garis ini ini dia bergerak. Dia bergerak dengan laju 90 km per jam. Hitung nilai R. So, maksudnya kita cari kecerunan sebab laju maksudnya kecerunan. So, kita bagi ini koordinat dulu. Koordinat ini 0, 1500. Lepas itu yang bawah ini, koordinat dia 5 R. Memang kita nak cari R kan? 5 R. Okey. Jadi saya jawab di sini A ini A. Okey. So laju sama dengan 90 km per jam. Memang unit dia betul lah jam. Ini kilometer, tak perlu tukar unit lagi lah. So laju maksudnya kecerunan kecerunan. Okay, so Y2 1500 tolak Y1 R bahagi S2 ialah 0 tolak dengan X1 5. So saya anggap ini S1 Y1, yang atas ini S2 Y2. Biasanya titik yang lebih tinggi itu kedudukan saya letak 2 lah. Dan ini sama dengan 90. Sekali lagi dengan panduan kalkulator kita boleh terus cari R. Okay, kita sama-sama kira. So berapa R? 9545. 1050. Memang dia lebih daripada 900 kalau kita tengok graf dia. So R itu 1050. Okay, catatkan 1050 itu nilai R. Okay, itu nilai R. Siapa yang left tidak masuk balik? Sepatutnya 14 orang belajar. Agma, Alia, Alif, Ashley, Helen, Liliana, Salehan, Faiz, No Sarah, No Zulaika, Heli, Yuzeta, Wellington. Yang tidak ada saya rasa ialah Ihsan. Tadi Ehsan ada masuk kan? Tak ada pun. Oh, sharing sudah left kah? Mungkin line tak ada. Selalu dia kata line dia habis. Bukan data dia habis, bukan line habis. Sorry, data dia habis. Okey, jadi kita teruskan. Bahagian ini 2 markah, cari kecerunan 2 markah. Okay, lepas itu bahagian B dia kata Encik Sureh singkah di sebuah stesen R&R. Ini sekarang pula Sureh so you kena tengok siapa orang tua. Stesen R&R dalam perjalanan kepada B. Dari A ke B dia singkah di R&R.
cari laju pemanduan injek Suresh selepas dia meninggalkan stesen. So mana stesen R&R di sini untuk pergerakan Suresh? User mana bahagian menunjukkan dia berhenti? Hello, Suresh? Bukan Suresh, user 10 hingga 11.25, betul. So ini maksudnya Suresh berhenti ya di R&R. Okey, dia kata pergerakan selepas itu. So maksudnya inilah garis akhir ini. So saya buat di sini. Sekali lagi ini ialah cari laju. Cari laju maksudnya cari kecerunan. So saya tulis koordinat 11.25 900, 900. Yang koordinat hujung satu lagi ini, koordinat dia 17.5, 1500. Sama juga titik yang tinggi saya letak S2, Y2. Titik yang lebih rendah saya letak S1, Y1. So cari kecerunan guna rumus kecerunan. So saya potong di sinilah. Ini B ya. Okey. Bahagian B. So laju dia kata cari laju ini untuk Suresh. Salah orang Suresh 1500 tolak 900 bahagi 17.5. Okey, 17.5 tolak dengan 11.25. Okey, lepas itu guna kalkulator sajalah bantu kita kira kan. So saya pun guna kalkulator. Okey, jawapan dia 96. Ya, 96 Okey. 96 jawapan dia. Laju 96 km per jam. 96 km per jam itu agak laju jugalah. Agak laju. Siapa left lagi seorang? Liliana. Line tidak bagus kah? Okay. Alright. Mungkin ambil kertas soalan kot. Okay, satu markah. Alright. Itu laju untuk B. Okay, sekarang kita tengok bahagian C ya. Injek Suresh dan injek Chow berselisih selepas bekerja 9.375 jam. Oh sorry, belum lagi ya. Okey. Saya naikkan sikit lagi. Okay, so anda baca dulu bahagian C ya. Baca dulu bahagian C. Okey, dah. Okey. So C injek Suresh dan injek Chow berselisih. Berselisih maksudnya dia bertemu lah. Selepas bergerak 9.375 jam. Saya rasa kalau 375 jam maksudnya masa ialah di sini ya. Sekejap saya catatkan guna warna yang berlainan sikit. Okey.
Ya, ini ya. Ini dia perselisih kan. Ini tempat dia perselisih. Maksudnya dia tempat dia bertemu ini ialah 9 perpuluhan, catat 9 perpuluhan 375 jam. Cari jarak dari bandar B semasa mereka berselisih. So, anda perlu cari ini. Berapa jarak dia dulu. Nanti kena tolak daripada 1500 tapi kena cari dulu ini. Ini dia berapa. Ini berapa. Okey. Jadi kita nak cari jarak, kita diberikan masa ataupun jam itu. So cara dia ialah kita ada nilai lain ke saya tengok di sini ya. Tadi bahagian A90 itu ialah garis pertama, garis terakhir. Tidak ada kaitan di sini. Apa kita perlu guna di sini ya? Kalau cari luas ini tak ada kaitan cari luas sebab graf ini jarak masa 9.375. Ini adalah masa mereka bertemu dan berapa jarak dari B. Nanti kita kena tolak dari 1500 ini. So kita kena cari nilai dulu ini apa dia jarak dia. Laju tak ada di sini laju. Okey, kita boleh cari guna ini ya kelas. Kita tengok ini rumit sikit sebab dia 3 markah. Saya guna warna inilah. Okey. So kalau kita tengok garis ini, kita guna garis ini ya. Garis ini dia ada 3 titik. Titik ini kita boleh tahu 17.5 dengan kosong. Kan? Lepas itu titik ini yang saya tandakan ini ya, yang tandakan warna coklat ini sekarang biru So saya angkat jarak ini ialah X lah. X saya guna X. So ini saya guna, jangan guna S ada S untuk itu. Apa dia? Y lah, aku guna Y. So koordinat ini ya, yang biru ini, yang kedua ini. Okey, koordinat dia 9.375. Kemudian koma Y. Kemudian koordinat atas kali ini. Atas kali ini pun dalam garis itu. Okey, ini koordinat dia ialah 7.5, R tadi sudah cari ya 1050. 1050. So 3 titik ini berada pada satu garis lurus sama kan. So kita boleh cari kecurunan. Kecurunan ketiga-tiga titik ini adalah sama. Okey, saya tulis sekali lagi di sini ya. So saya lukis di sini, panjangkan ini apa tadi ya? 7.5 1050. Okey, lepas itu yang kedua, yang kecil itu 9.375 Y Okey, lepas itu satu lagi hujung bawah. Mana dia? 17.5 dengan kosong. Sorry ya. Ini sekejap. Kosong Okey, koordinat. Ada 3 koordinat di sini. 3 koordinat di sini ya.
Jadi kita cari kecurunan untuk kedua-dua bahagian lah. Maksud saya cari kecurunan untuk ini. Kecurunan ini mungkin kecurunan nombor 1, kecurunan ini mungkin kecurunan 2. So apabila kita cari kecurunan, kita boleh cari Y ya. So ini bukan B ya, bahagian C lah. Saya buat di sini bahagian C ya. Okey, jadi saya gunakan warna merah. Alright, so bagaimana cari kecurunan untuk dua titik ini dulu? 1050 tolak Y bahagi ya 7.5 tolak 9.375. Okey. Ini dia yang pertama. Dan kecurunan ini akan sama dengan kecurunan yang ini. Yang ini. Sebab dia berada pada garis yang sama. So, untuk kecurunan yang kedua ini kita boleh buat sama juga Y tolak kosong guna nilai pada koordinat itu bahagi Y tolak kosong ini bahagi dengan X2 tolak S1 9.375 tolak 17.5 kurungan. Okey, lepas tu guna kalkulator. Cari Y dulu. Cari Y dulu. Okey, saya pun cari. 1050 tolak alpha S bahagi, ada sesiapa sudah ada jawapan kah? 1040,625. Okey, sekejap. Okey, saya rasa itu dia betul sebab dia memang nilai pada itu. Mana saya punya itu. So saya pun kira lah. Sekejap kita sama-sama kira. Okay, alpha sama dengan pecahan lagi. Baik, kenapa jawapan saya sini 800 lebih? Saya tengok balik sepatutnya 800 lebih kalau you 1000 dia di atas Y, tak betul. Dia mesti di bawah. Dia mesti di bawah 900 mah. Kan kedudukan dia lebih rendah daripada 900 So kalau guna kalkulator saya dapat jawapan kalkulator 853.125. So cuba cari kalkulator Y dia sepatutnya 853.125. Okey. Y sama dengan miss video call. Okey. Waktu bagi macam ini, Heli ya. Okey. Faham. Alright. Mungkin line awak memang tak kuat lah. Okey so Y itu 853.125. Okey, tetapi okey. Jadi lepas kita cari Y, ini bukan jawapan kita lagi ya. Kita belum dapat jawapan Y maksudnya nilai di sinilah di bawah 900 ini, iaitu 850 lebih itu. Okey, sekarang kita nak cari dia punya jarak daripada B. Maksudnya inilah tadi saya kata jarak ini ya. Jadi okey, so jadi jawapan dia jarak daripada B ya, jarak dari bandar B ya
So gunakan 1,500 kilometer. Tolak jawapan yang baru kita cari 853.125. Okey. Jadi lepas tolak ialah 700. 646,875. Ya, 646, betul ah? 875 user kan? Okey, so ini dalam kilometer. Oh, kilometer ah. So itu jawapan dia. Memanglah kalau macam ini memang layak 3 markah. Memang ini 3 markah, so dia punya langkah kerja panjang sikit. Ini keseluruhan C lah. So tolong catatkan, tolong catatkan. Oh, Heli balik lagi ya. Okey, terima kasih. Awak punya line tak bagus ah. So saya tutup kamera sebab saya di sini mengatakan troubleshooting. Maksudnya saya pun tak tahulah apa yang berat di sini. Okey. Kecilkan cikgu sikit. Apa itu? Tak nampak ke soal. Okey. Sekejap saya kecilkan. Kalau tak kadang-kadang saya kecilkan takut. Itulah. You nak tengok atas ke bawah? Atas dululah. Ini A dan B dulu. A dan B. Saya catat sini dulu. A dan B ya. Okay, ini untuk A ya. Ini untuk B. A, B dulu. Nanti saya turunkan untuk C ya. Awak salin dulu. Oh, C sahaja. Alright, sorry. C sahaja. Kalau C sahaja bawah, C sahaja ini. Ya, ini keseluruhan dia. C sahaja. Okay. Jadi nanti masa lepas percubaan satu memang kita akan masuk apa kita kata? Kita memang akan masuk perbincangan macam inilah. Ulang kaji lah. Semua set saya akan beri dalam bentuk macam ini. Dia jimat daripada tak perlu photostat. Tapi awak kena sama ada cetak sendiri ataupun jawab terus dalam pelatihan. Saya ada banyak kertas model macam ini ya, yang terkini lah. So kita akan bincang seberapa banyak yang mungkin. Okey, kita akan pergi soalan 7. Saya rasa soalan 7 itu soalan terakhir untuk kita pada pagi inilah. Tidak banyak kita boleh bincang dalam 2 waktu sebab soalan itu kita bincang secara terperinci ya, satu demi satu. Okey. So biar lambat tapi faham. Okey. Sudah Heli? Soalan 6C. Belum okey. Okey. Sudah. Okey, bagus. Terima kasih. Kita sambung soalan 7. Hari itu kita sudah buat bahagian A kan? Kepada kalian kita bina jadual kan? Okey, sekarang kita jawab bahagian B ya. Mana B? Okey. Senaraikan kesudahan bagi peristiwa mendapat 2 nombor bertanda. Okey, B ya. Okey, apakah peristiwa mendapat 2 nombor bertanda?
So kalau kita tengok di sini nombor petananya ialah nombor 5 dan nombor 7. Nombor 5, nombor 7 maksud nombor petana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Jadi kalau kita tengok 5 di sini, 5 tak ada. So 5, 7 lah. Saya guna highlighter lagi bagus di sini. Ini 5, 7. 5, 7. Satu lagi ialah 7 tak ada. 5, 7 saja. Satu jawapan. 5, 7. So kita tuliskan 5, 7. Mana dia? Sini. Okey. 5, 7. Satu saja pasangan yang terdiri daripada dua nombor petana. Dan kita ada 10 pasangan kan? So kebaran kalian ialah 1/10. Oh, senang bahagian B 1/10. 1/10. 4 bukan nombor petana sebab 4 boleh bahagi 2. 1 bukan nombor petana sebab dia sendiri ialah 1 dan dia juga boleh dibagi 1. So dia tak kira 1 bukan. Nombor petana mula daripada 2, kemudian 3, 5, 7, 11. 11 bukan, 13. Dan seterusnya. Okey, lepas itu bahagian C. Kita cari bahagian C ada lagi. Ini A punya. Okey, ini B. Okey, ini C Okey. C dia kata tunjukkan semua kesudahan bagi hasil darab dua nombor itu sekurang-kurang 20. Cari kebaran kalian. Maksudnya sekurang-kurang maksudnya lebih daripada 20 lebih daripada atau sama dengan 20. So kita tarak dua nombor ini. Maksudnya pasangan itu kita tarak 8 dengan 5. 8 tarak 5, 40. Okey, ini boleh terima. Saya guna highlighter, warna dia mungkin biru lah. Okey So 8 tarak 5, 40. So lebih 20 kan? Okey, ini terima. 8 tarak 1, 8 tak boleh. Kurang daripada 20. Itu maksud dia hasil darab. 8 tarak 4, 32. Terima. 8 tarak 7, 56. Terima. 5 tarak 1, 5 tak boleh. 5 tarak 4, 20. Boleh. Sebab dia kata sekurang-kurang 20. Maksudnya 20 boleh terima. 5 tarak 7 boleh. Boleh sebab 35. 1 tarak 4 tak boleh. 1 tarak 7 tak boleh. Tak cukup. 4 tarak 7, 28. Boleh. So yang ada berwarna biru dengan hijau itu kita tuliskan pasangan dia. Keluarkan pasangan itu kita saling di sini Okey. 5 8 5 1 8 4 2 5 4 4 pasangan yang keempat, 5 7 pasangan yang kelima, dan pasangan akhir 4 7. Okey, jadi kesemua ini boleh ke kesemua dia berapa pasangan? Kesemua pasangan di sini 6. 6 daripada 10 kesemuanya. 6 pasangan so kebaran kalian dia 3/5. 3/5. Tadi 1/10, sekarang 3/5. So ini soalan 7. Ini soalan nombor 7. Siapa lagi seorang left Wellington. Okay, so kita sudah buat 1 hingga 7 Soalan 1 hingga 7 sudah lengkap. Okay, sudah lengkap. Jadi saya harap kalau boleh kalau boleh kita akan berjumpa lagi sebelum percubaan itulah. So saya mungkin aturkan masa. Kalau saya aturkan masa mungkin Selasa minggu depan, tengok dululah sesuai ke tidak. Kalau sesuai kita buat, kalau tak
tidaklah, saya tidak mau ganggu awak untuk percubaan. Okey, jadi banyak soalan lagi belum saya bincang. Sekurang-kurang saya rasa perlu bincang baru lebih cantik lah. Tapi kita tengok keadaan dululah. Okey, so ambil gambar soalan yang kita bincang pagi ini, soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 dan send ke dalam grup. So saya rasa itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini, kulas semua untuk percubaan 1. So kalau ada apa-apa tanya lagi. So ini sekian, terima kasih. Anda boleh live lah. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama.